بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza hudira al-mu'min atathu malaikatur rahmah بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي راضية مرضية، اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى أنه لا يناوله بعضهم بعضا، حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا، وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنتن ريح جيفة، حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apabila satu orang mukmin mendekati ajalnya, Nabi cerita tentang orang kalau sekiranya dia mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beginilah detik akhir hidup dia. Apabila seorang mukmin itu mendekati ajal dia, atathu malaikatur rahmah, yang mai kepada dia adalah malaikat rahmat, bihariratin bayda, dibawa beserta dengan malaikat rahmat itu ialah kain sutra putih. Dia ada banyak riwayat ni tentang cerita orang nak mati ni, dia ada banyak riwayat. Di antaranya riwayat ni,
Dia cerita kalau sekiranya yang nak mati itu orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang mai itu malaikat yang penuh dengan belas kasihan. Mai dia dibawa bersama dengan dia harirah bayda, kain sutra warna putih. Fayaqulun, maka kata malaikat yang mai nak cabut nyawa dia ni, ukhruji radiyatan mardiyan anki ila rauhillah wa raihan wa rabbin ghairi ghadban. Malaikat kata elok-elok dekat orang yang nak mati ni, malaikat kata, wahai roh yang redha dan diredai Allah Subhanahu wa taala, keluarlah kamu. Malaikat mai bisik baik-baik kepada orang yang nak mati ni, dia kata ukhruji, keluar elok-elok, radiyatan mardiyan anki, wahai roh yang diredai Allah Subhanahu wa taala, ila rauhillah wa raihan, keluarlah dengan roh yang berbau harum, wa rabbin ghairi ghadban, dan keluarlah kamu kepada Tuhan kamu yang tidak murka. Mana mati dia ni, roh dia disambut oleh malaikat dengan penuh ta'zim, dan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tak marah dia. Fatakhruju ka'atyabi rihil misk. Kata Nabi SAW, maka keluarlah roh itu seharum kasturi. Hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'da, sehingga kan malaikat Allah berebut-rebut nak sambut roh itu. Ini yang kita tak pernah jumpa dalam hadis yang kita duk biasa-biasa baca sebelum ni. Dia hadis ni tuan-tuan, antara satu riwayat dengan satu riwayat, dia bersifat komplement. Dia bersifat lengkap melengkapi. Kita baca satu hadis, kita baca satu hadis yang lain, konten dia ataupun matan hadis itu sama. Tapi ada dalam hadis ni, tidak ada dalam hadis ni. Maka dicantum hadis-hadis ni semua, dia bersifat komplement. Dia melengkapkan di antara satu sama lain. Apabila keluar saja roh orang yang beriman ini, keluar dia pun dengan elok, dengan baik, disambut oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, bau dia seharum al-misk, seharum kasturi. Bahkan kata Nabi, hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'da, malaikat berebut-rebut nak sambut roh itu. Macam mana kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, kita tengok orang yang mati di Mekah, di Madinah, lepas selesai disemayangkan, mayat diusung buat peluk tu, kita tengok macam mana orang berebut. Mayat yang sudah disembahyangkan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu, bila dia usung buat peluk ni berebut. Pakat nak pergi, kalau tak boleh tanggung, boleh suruh jari tepuh mayat orang duk bawa pun tak apa dah. Demikian hal malaikat sambut roh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terbit daripada badan dia esok ni. Kata Nabi, hatta ya'tuna bihi babas sama. Roh tu dibawa naik sehinggalah sampai di pintu langit. Di sana dia ada satu boundary, dia ada satu sempadan di antara kita bumi dengan langit Allah Subhanahu wa taala, dia ada satu border. Berdasarkan keterangan hadis yang sahih-sahih mengatakan di tiap-tiap border ini dia ada pintu. Bila roh orang yang beriman dibawa sampai ke pintu langit di sana, fayaqulun, Nabi kata, maka berkata malaikat yang menjaga langit, ma atyaba hadhihi ar-rih allati ja'atkum min al-ardi. Malaikat yang jaga langit ni dia kata, alangkah wanginya bau yang kamu bawa mai dari bumi ini.
Ini conversation di antara malaikat langit dan malaikat yang mengiringi roh naik ni. Malaikat langit kata, apa punya wangi ni benda yang hampa bawa naik ni? Fayatuna bihi arwahal mu'minin. Maka malaikat yang mengiringi roh ni bagi tahu, kata kami bawa ni roh orang-orang yang beriman. Falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bi ghaibihi yaqdumu alaih. Nabi kata, malaikat yang menjaga langit ni punya seronok menyambut kedatangan roh orang yang beriman ini. Seronoknya mereka ini lebih seronok min ahadikum bi ghaibihi yaqdamu alaih. Nabi kata lebih seronok daripada kamu jumpa kawan yang kamu tak jumpa sekian lama. Bandingan yang dibuat oleh Nabi SAW. Kita tak jumpa lama. Kawan ni kita punya schoolmate dulu. Kita punya classmate dulu. Kita tak jumpa dia punya lama. Sekian lama kita tak pernah tengok dia. Duk dengar cerita pada orang. Tiba-tiba satu hari jumpa. Kalau betul kita ni close dengan dia masa mengaji dulu, kalau betul kita ni cukup rapat dengan dia masa mengaji dulu, bayangkan 30 tahun tak jumpa, tiba-tiba jumpa dia punya seronok tu. Seronok tu Nabi kata tak boleh banding dengan seronok malaikat menyambut roh orang yang baik-baik apabila dibawa naik ke langit esok ni. Fayas'alunah. Nabi kata maka malaikat yang menjaga langit tanya kepada orang yang baru mati ni. Maza fa'ala fulan? Maza fa'ala fulan? Maza fa'ala fulan? Bila roh orang Islam, mukmin, orang baik-baik yang baru mati ni dibawa naik, sampai di sana malaikat yang jaga langit tanya kepada orang yang baru mati ni, maza fa'ala fulan? Apa yang dibuat oleh depa nu hak masih hidup di atas dunia nu? Malaikat tanya ni, roh orang baik yang baru naik ni, malaikat langit tanya, maza fa'ala fulan? Apa benda yang dibuat oleh adik-beradik hang, oleh kawan hang yang tinggal atas dunia nu? Bini hang yang duk hidup atas dunia duk buat apa? Anak hang yang tinggal di atas dunia duk buat apa? Dia tanya ni, apa yang dibuat oleh mereka yang masih hidup di atas dunia ni? Ni, orang yang beriman, yang baru mati, yang baru naik, roh dia naik ke langit ni, ditanya oleh malaikat langit. Kalau dia mati dulu pada mak dia, malaikat tanya, mak hang yang tinggal duk buat apa? Kalau dia mati dulu daripada suami dia, malaikat tanya, suami hang yang tinggal di sana, masa hang tinggal dia duk buat apa? Kalau dia mati dulu daripada anak-anak dia, malaikat tanya anak-anak hang yang tinggal di atas dunia daripada buat apa? Maza fa'ala fulan? Lepas satu soalan, lepas satu soalan. Hadis ni kata, malaikat bertubi-tubi tanya orang yang baik-baik yang baru mati ni. Fayaqulun, maka kata malaikat yang mengiringi roh orang baik-baik yang baru mati ni, da'uhu, malaikat hairin ni kata apa? Sudah, dia kata tinggalkan dia. Fa innahu kana fi ghammid dunya, sesungguhnya dia baru saja meninggalkan kekalutan dunia. Maknanya jangan duk kacau dia baru mati. Jangan duk kacau dia baru melalui detik paling sakit dalam hidup dia. Orang mati sakit, tuan-tuan. Macam mana sakit dia? Satu hari kita lalui. Tak ada perkataan yang boleh menceritakan sakit betul itu macam mana. Tak ada perkataan. Macam-macam bentuk kinayah dan bandingan yang dibuat oleh ulama dan sebagainya. Cerita kata sakit ni, nyawa nak keluar daripada badan kita ni. Macam-macam cerita dibuat, tapi tidak mampu untuk nak menggambarkan hakikat sakit sebenarnya. Pokok pangkalnya, sakit mati adalah satu sakit yang tidak ada tolok bandingnya di atas dunia. Bila mati, bila roh dibawa naik, bila sampai di sana, malaikat seronok sambut dia, pasti roh dia wangi, sewangi al-misk,
sewangi kasturi. Malaikat sambut dia berebut-rebut. Bila sampai malaikat tanya, maza fa'ala fulan, hang mati isteri hang buat apa? Masa hang mati suami hang buat apa? Bila dia duk kena tanya macam ni, sedangkan dia baru melalui kematian yang sangat menyakitkan, malaikat yang irin dia ni kata, da'uhu. Dia kata dekat malaikat yang duk tanya ni, da'uhu, da' makna dia tinggal. Da'uhu, apa tinggal dia? Jangan duk kacau dia. Fa'innahu kana fi ghammid dunya, kerana dia baru meninggalkan kekalutan dunia. Kata hadis tu, wa innal kafir. Tapi kalau yang mati orang kafir. Kalau yang mati itu orang jahat. Kalau yang mati itu orang yang bermasalah di atas dunia. Kalau yang mati itu orang yang tak peduli semayang bang. Kalau yang mati itu orang yang derhaka Allah Subhanahu wa taala. Izah tudira. Nabi kata apabila hadir malaikat di saat kematian dia, atathu malaikatul azab bimish. Malaikat yang mai nak cabut nyawa dia selain daripada malaikat maut ialah malaikat azab. Dia mai dengan membawa al-mish, kain kasar, lawan kepada harirah baida, sutera putih tadi. Nak bungkus roh dia ni, maka orang yang tak bagus ni, malaikat azab mai dengan bawa kain kasar. Fayaqulun, kata malaikat ni, ukhruji sakhitatan maskhutan alaik. Keluar wahai roh yang keji daripada badan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ila azabillahi azza wa jal. Selamat datang kepada azab Allah azza wa jal. Fatakhruju ka'antani rihi jifah, maka terbit roh daripada badan dia sebusuk bangkai. Tuan-tuan, suka saya ingatkan, hadis ini adalah hadis sahih riwayat An-Nasa'i dan disahkan sahih oleh Al-Albani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hatta ya'tuna bihi babal ardi, sehinggalah roh itu dibawa sampai ke pintu langit di antara bumi dan langit. Fayaqulun, maka kata malaikat langit, penghuni langit, ma antana hadhihi rih, apa benda yang hampa bawa busuk sangat ni? Malaikat langit kata. Dia kata kepada malaikat yang mengiringi roh ni naik, dia kata, apa benda hampa bawa ni busuk sangat ni? Hatta ya'tuna bihi arwahal kufar, dan dia tak diizinkan melepasi pintu langit itu, dihumbankan roh itu ke bumi bersama-sama dengan golongan kufar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita baru baca tadi adalah satu benda yang kita akan lalui. Banyak-banyak minta kepada Allah supaya kita duduk dalam kumpulan yang pertama tadi. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda menceritakan detik paling akhir manusia nak mati. Nabi kata, iza syakhasal basar wa hashraja sadr wa qsha'arral jild wa tashannajat al-asabi' فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apabila satu-satu manusia nak mati, di antara tanda-tanda akhir dia. Dalam Facebook pun mereka duk seklit benda ni, tapi mereka abang tu tak pernah jumpa dalam hadis. 40 hari lagi nak mati, lagu duk main macam ni, saat lagi 10 hari lagi duk main macam ni, lagu seminggu lagi duk main macam ni, tidak pernah jumpa dalam mana-mana hadis. Yang ada dalam hadisnya ini. Nabi kata apa? Bila dah very last moment, saat yang paling akhir dia nak lalui. Idza syakhasal basar, apabila mata dia tepat memandang. Syakhasa ni dalam bahasa orang putih dia kata stare.
Tengok renung tu, stare. Nabi kata manusia apabila sedetik, 2 detik, 5 detik dia nak mati, mata dia tak tengok lain dah. Dia tengok satu tempat aja. Apa yang dia tengok, Allah aja yang mengetahui. Dia tak beralih dah kiri kanan dia, anak duk panggil balik kiri, isteri duk panggil balik kanan, orang ni mai duk talqin di telinga, la ilaha illallah. Mata dia tengok satu tempat aja. Nabi kata itu tanda detik paling akhir. Iza syakhasal basar. Apabila mata dia memandang tepat. Wa hashraja sadr. Apabila dada dia berombak dan ketat. Ni orang nak mati ni. Apabila dada dia nampak penat. Apabila dada dia saja yang tahu ketat. Menyawa tak lepas. Waqsha'arral jild. Apabila kulit dia bergetar dan berkerut. Waqsha'arra ni maksud dia vibrate. Kulit dia tu, dia berasa bergetar. Dia rasa, kita tak nampak. Pasal apa? Pasal menahan sakit. Dia duk tahan nyawa nak terbit keluar tu, dia duk tahan sakit tu, bergetar seluruh kulit dia. Wa tashannajat al-asabi'. Apabila jari-jari dia krem. Tashannajat, sentak. Apabila jari-jari dia jadi sentak, jadi krem. Fa'inda dhalik, Nabi kata pada ketika itu, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang suka nak jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa yang bila duduk dalam keadaan macam tu, keadaan dia nampak dah malaikat mai dah. Dia nampak, orang tak nampak, dia nampak malaikat mai. Kalau yang mai tu pakai baju putih, itu good news untuk dia. Tapi kalau yang mai tu, dalam hadis kata, Ja'a malakani aswadani azraqani. Maka mai kepada dia malaikat yang memakai pakaian hitam dan juga biru tua. Bila yang mai tu malaikat yang pakai pakaian gelap, itu bad news. Itu bad news. Dia tahu dah dia nak pergi ke mana. Pada ketika itu, dia tak mau jumpa Allah. Pasal apa? Pasal dia tahu kalau dia mati ni dia susah. Maka Allah tak mau jumpa dia. Allah tidak welcome dia. Allah tak sambut dia. Tapi Nabi kata kalau orang yang nak mati ni orang yang baik-baik, orang yang bagus-bagus. Dalam keadaan genting itu, man ahabba liqa Allah. Siapa yang suka nak jumpa Allah. Pasal apa dia suka jumpa Allah? Pasal dia dah nampak dah tempat dia nak pergi. Dia dah nampak dah kubur dia nak jadi raudhah min riyadil jinan. Kubur dia nak jadi taman syurga. Dia nampak dah. Dia seronok nak pergi ke kubur tu. Dia suka nak jumpa Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala suka jumpa dia. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Sebaliknya siapa yang tak mau jumpa Allah. Pasal apa tak mau jumpa Allah? Pasal malaikat mai pakaian serba hitam. Pasal dia dah nampak dah kubur dia nak jadi hufrah min hufarin niran. Nak jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Maka dia tak mau mati. Dia tak mau jumpa Allah. Allah tak mau jumpa dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam sebuah ayat Quran, ayat ni kita akan baca di Masjid Pematang Buluh insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Surah An-Nisa ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidak ada seorang pun daripada kalangan ahli kitab
illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tuhan kata melainkan sedetik dia nak mati, dia beriman kepada Allah. Tuhan kata dalam Quran. Kalau hadis, tuan-tuan, kita boleh buat pandai tanya, hadis sahih kan ni? Ini ayat Quran. Allah cerita dalam ayat, kita baca ni ayat 159 surah An-Nisa. Allah kata ahli kitab. Ahli kitab ni siapa, tuan-tuan? Golongan yang tidak mau terima Nabi Isa itu sebagai utusan Allah. Kalau dia ni ahli kitab Nasrani, dia kata Isa itu anak Allah, bukan Nabi, bukan utusan Allah. Kalau ahli kitab itu ahli kitab Yahudi, dia tidak terima Isa itu sebagai Nabi, sebagai anak Allah, sebagai apa? Dia tolak semua. Baik dia ni ahli kitab Yahudi ataupun dia ni ahli kitab Nasrani, Allah kata wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Kalau dia ahli kitab yang semasa hidup dia tolak Allah, dia tolak Nabi, dia tak percaya kitab suci, dia apa semua, sedetik lagi dia nak mati, la yu'minanna bihi, dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kata Isa itu utusan Allah. Pasal apa dia jadi macam ni? Pasal apa waktu yang last moment macam ni, dia pergi jadi beriman sangat dengan Allah ni? Pasal apa? Pasal dia duk dengar selama ni, hari ni dia witness. Dia duk dengar cerita pasal malaikat maut, dia tak pernah tengok. Hari tu dia tengok. Dia duk dengar cerita kata kubur boleh jadi taman syurga, kubur boleh jadi lubang api neraka. Dia duk dengar cerita, dia tak percaya. Hari tu Allah bagi nampak dekat dia. Bila benda ni sudah nampak pada mata dia, tidak nampak pada mata orang lain, bila dia nampak la yu'minanna bihi, maka dia beriman sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia mengaku kata Isa itu adalah utusan Allah, adalah nabi yang dihantar oleh Allah. Dalam ayat yang kita akan baca nanti insya-Allah di Pematang Buluh, dia akan beritahu apa dia? Dia kata iman itu sudah terlewat. Dia akan bawa mai syarah hadis tu yang panjang lebar, nak cerita kata apa? Orang yang jenis macam ni, yang jenis last minute nak beriman, last minute nak berubah, last minute baru nak tukar cara hidup, last minute baru nak buat semua, orang yang macam ni Allah Subhanahu wa taala tidak terima dia. Pasal apa? Sudah lewat. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tuhan kata dan hari akhirat esok Nabi Allah Isa alaihi salam yang mereka tolak kata dia Nabi, mereka kata dia anak Tuhan dan sebagainya, Nabi Isa akan menjadi saksi di depan Allah atas kekufuran dan keengkaran dan penolakan dia sebagai Nabi. Nabi Isa akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kata dia, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu hadisan law lam asma'hu illa marrah aw marratain hatta adda 7 marrat walakinni sami'tuhu akthar min dhalik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kana al-kif min bani Israel la yatawarra' min dhanbin 'amilah فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت فقال ما يبكيك أأكرهتك قالت لا ولكنه عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة فقال تفعلين أنت هذا وما فعلته اذهبي فهي لك وقال لا والله لا أعصي الله بعدها أبدا فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر للكفل atau kama qal, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Saya cukup suka hadis ni. Depan Sultan Kedah pun saya baca hadis ni. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an.
Dia kata Nabi SAW ada menceritakan satu hadis. Kata anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata aku pernah dengar Nabi cerita satu hadis. "Law lam asma'ahu illa marrah aw marratain hatta adda 7 marrat walakinni sami'tuhu akthar min zalik." Dia kata Nabi bukan cerita sekali, bukan 2 kali, bukan 7 kali, bahkan lebih pada tu. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata dia dengar hadis ni daripada Nabi bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 7 kali, lebih pada tu. Kadang-kadang kita, bila kita attend kuliah-kuliah pengajian, ustaz ada baca 1-2 hadis ayat Quran yang kita duk biasa dengar 2-3 kali dah. Jangan underestimate. Jangan kita duk ingat kata dia ni tak ada modal duk ulang yang ni. Jangan. Sebab apa? Sebab Nabi biasa repeat benda yang sama more than 7 times. Maka kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata hadis ni aku dengar Nabi ni bukan dia marrah, bukan sekali, bukan marratain, bukan 2 kali, bukan 7 marrat, bukan 7 kali, walakin akthar min zalik, lebih pada tu. Dia kata Nabi duk sebut, bukan kata Nabi lupa, Nabi purposely sebut lagi, Nabi repeat lagi, Nabi ulang lagi benda ni. Menunjuk kata benda ni important. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata aku dengar Nabi bersabda. Nabi kata kanal kifl min bani Israel la yatawarra' min zanbin amilah. Ada satu budak muda hidup zaman dulu. Nabi kata zaman Bani Israel. Dia ni kalau nak buat dosa tak teragak-agak. Dalam bahasa hadis dia kata la yatawarra' min zanbin amilah. Dia kalau nak buat satu benda dosa, dia tak fikir 2 kali. Dia ingat dia buat. Jenis kaki membujung lalu melentang patah. Tak takut dosa, tak takut apa. Pagi tadi tengok apa yang tu? MHI ke WHI ke apa itu tadi? Pengacara perempuan diorang ni. Dia panggil satu budak perempuan, umur 18, duduk dalam pusat pemulihan akhlak. Dia main dengan satu ustaz dia yang jaga mereka. Nak cerita tajuk tadi ni. Nak cerita tajuk ketagih seks. Budak ni dia confess. Dia kata dia umur 14, dia mula. Dan Alhamdulillah dia sedang dan dia dah berhenti. Ustaz yang main tu kata, dia kata UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia buat satu kajian tentang isu ini. Daripada 868 orang responden, tolak 10 orang aja yang tak terlibat dengan seks bebas. Responden diambil sekitar Selangor. Tadi dengan TV pagi tadi. Apa nak jadi tuan-tuan? Anak kita duk besar. Takut kita dengar statistik tu. Anak kita duk besar dalam masyarakat yang macam ni. Berapa hari kita nak jaga dia, berapa lama kita nak kawal dia, apa satu mekanisme yang berkesan yang kita boleh guna untuk nak pastikan dia tak terlibat dengan orang yang macam ni dan benda yang macam ni. Orang jahat ni ramai lah ni. Maka Nabi SAW kata zaman Bani Israel dulu ada satu manusia yang seumpama ni. Al-kiflu min Bani Israel la yatawarra'u min zanbin amilah. Dia kalau nak buat satu benda dosa, dia tak teragak-agak. فأتتهم امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها. Nabi kata satu hari mai satu budak perempuan jumpa dia ni. Jumpa budak muda ni daripada Bani Israel ini. Budak ni dalam keadaan desperate, dalam keadaan tersepit, dalam keadaan perlu belanja, perlu duit.
Budak ni mai jumpa, budak perempuan ni mai jumpa Al-Kiflu Bani Israel ni mai jumpa, mai habang kata dia desperate, dia perlu duit belanja. Maka budak jahat ni tadi, Al-Kiflu Bani Israel ni, dia kata okey, tak ada masalah. Fa'a'taha 60 dinaran. Dia bagi 60 dinar kat budak ni. Syarat satu, aku boleh bagi duit ni, hang tak payah anggap hutang, hang tak payah bayar balik. Aku mau hang berzina dengan aku. Nama pun jahat. Falamma qa'ada minha maq'ada ar-rajul min imra'atih. Nabi kata dalam hadis ni, apabila budak perempuan ni dengan budak jantan Bani Israel hak jahat ni duduk pada kedudukan hampir berzina, macam satu suami dengan isteri dia. Itu maksud dia. Ur'idat wa bakat. Budak perempuan ni tiba-tiba ketak satu badan. Gementak dia satu badan. Menangis dia. Sikit lagi nak berzina, tiba-tiba dia ketak, dia menangis. Faqala, kata budak jantan jahat ni, dia kata, ma yubkik. Dia kata, yang teriak ni pasal apa? Apa yang menyebabkan kamu menangis? Aakrahtuk. Dia kata, adakah hang teriak ni kerana aku paksa hang buat benda ni? Bukankah tadi aku kata dekat hang perlu duit, aku boleh bagi dengan syarat hang berzina dengan aku. Hang diberi pilihan, aku bukan paksa hang. Yang ni duk buat ketak, duk buat teriak ni pasal apa? Aakrahtuk. Adakah aku paksa hang? Qalat, la. Walakinnahu amalun ma amiltuhu qat. Budak perempuan ni kata, dah, Tuan tak paksa saya, tapi saya nak buat satu benda yang saya tak pernah buat dan tak pernah teringat nak buat. Dia kata, pasal itu saya takut, saya ketak. Wa ma hamalani alaihi illa al-hajah. Dan saya sanggup buat ni pun bukan pasal apa, pasal saya desperate, pasal saya dalam hajat yang besar. Saya perlu duit. Faqala, kata Al-Kiflu, budak Bani Israel ni, dia kata, taf'alina anti haza wa ma fa'alti. Dia kata, hang nak buat benda ni, benda yang hang tak pernah buat, hang nak buat. Izhabi fahiya lak. Dia kata, hang piyah. Duit tu pun ambil pergi hang. Dia kata. Ni Al-Kiflu ni. Hang sanggup buat benda yang hang tak pernah buat semata-mata kerana hang desperate. Tiba-tiba Allah bagi dekat dia satu perasaan kepada Al-Kiflu ni, rasa guilty, rasa bersalah, rasa macam dia ni nak take advantage, ambil kesempatan ke atas orang yang dalam kesempitan. Dia kata, izhabi, hampilah. Dia kata, hampir balik. Fahiya lak. Duit 60 dinar tu ambil lah. Dia kata. Pi budak perempuan ni, waqala, dan kata Al-Kiflu ni, la wallah. Dia kata, demi Allah. Dia kata, la a'sillaha ba'daha abada. Demi Allah, aku tak akan buat dah benda yang Allah murka lepas pada ni. Tuan-tuan, bukan Al-Kiflu saja. Benda ni dia duk keep repeating, duk jadi. Ramai orang dalam dunia ni yang kita kenal, yang kita tak kenal, yang ada satu turning point dalam hidup dia. Kadang-kadang benda tu kecil aja, tapi menjadi satu titik tolak perubahan dalam diri dia. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famata min lailatih. Nabi kata malam tu mati budak muda ni, Al-Kiflu ni. Mati dia. Siangnya dia tak jadi buat benda ni dan dia terus insaf, rasa berdosa yang amat sangat. Malam dia mati. Fa asbaha maktuban ala babih, inna Allah qad ghafara lil kifli. Subuh esok. Dia mati malam, subuh pagi esok. Tertulis di pintu rumah dia, inna Allah qad ghafara lil kifli. Allah ampun dosa dia. Siapa tulis? Wallahu a'lam. Semua orang yang bypass depan rumah dia boleh baca tulisan itu.
Innallaha qad ghafara lil kifli. Allah ampun dosa dia. Pasal apa? Pasal rasa taubat, rasa insaf, yang Allah tahu kata itu ikhlas. Allah ampun dosa dia. Moral pengajaran daripada hadis ni apa tuan-tuan? Tidak ada bumi tidak ditimpa hujan. Tak ada manusia yang tak buat salah. Tapi taubat itu ubat dia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Jilid 4, sorry. Bahrul Mazi jilid 4 muka surat 28. Hari itu kata 30, kita ghostan 28. Pasal hari itu kita skip tak baca, saya tengok-tengok balik, perlu dibaca. Muka surat 28 bawah sekali. Sembahyang qasar dan permulaannya di mana? Itu dia. Benda ni perlu tahu. Kita nak musafir, di mana tempat kita boleh mula buat sembahyang jamak qasar? Adakah kita duduk di rumah kita di Kepala Bateh, kita nak pergi Kuala Lumpur, sebelum kita keluar rumah kita boleh buat jamak qasar? Ataupun nak kena pergi di satu tempat baru boleh buat? Itu tajuknya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan apabila menghendaki seseorang akan sekongkong musafir yang harus qasar padanya akan sembahyang, nescaya tiada harus qasar, melainkan sehingga keluar ia daripada rumah yang musafir ia daripadanya, dan sama ada rumah yang musafir ia daripadanya itu qaryah ataupun padang. Maka jika ada ia qaryah, nescaya tiada ada baginya qasar, sehinggalah melampaui ia akan segala rumahnya itu. Bahasa dia tu agak klasik. Dia nak abang simple aja. Dia kata kalau kita nak musafir, kita boleh buat sembahyang jamak qasar ini selepas kita keluar daripada qaryah kita. Itu mudah ya nak faham dia lagu tu. Kalau kita di Kepala Bateh, di Lake Home, di Bertam Putra, di Bertam Perdana, Shah Bandar, apa semua kawasan ni, qaryah kita mana? Persempadanan ini ditentukan oleh pihak berkuasa agama. Kita, qaryah kita Bertam Indah. Maka kita kena keluar daripada qaryah Bertam Indah, baru boleh buat sembahyang jamak qasar. Selagi kita berada di dalam kawasan qaryah Bertam Indah, maka selagi itu tidak boleh buat jamak qasar. Kalau buat, tak sah. Itu dia nak bagi tahu tentang sempadan untuk nak buat sembahyang jamak dan qasar. Tuan-tuan tengok muka sebelah, masalah 80. Okey, satu clear dari segi sempadan. Maksudnya apa? Tak boleh buat di rumah kita. Kena keluar, bukan kata keluar daripada rumah aja, kena keluar daripada sempadan qaryah. So kita kena tahu sempadan qaryah kita di mana. Kalau sini kita nak menghala ke belah sana, sempadan qaryah kita Masjid Kubang Menurung. Kalau sini kita nak menghala ke sini, sempadan qaryah kita Masjid Jami' Badawi. Kalau kita nak menghala ke sana, tengok mana sempadan qaryah kita. Luar daripada border itu, di situ baru boleh kita buat sembahyang jamak dan qasar. Satu, clear. Masalah 80. Dia kata qasar itu harus bagi orang yang sakit. Sembahyang jamak qasar itu haruskah bagi orang yang sakit? Boleh tak boleh orang sakit, bedridden, duduk atas katil hospital, boleh tak boleh dia buat sembahyang jamak qasar? Kalau dilihat pada masyaqqah, kepada susah orang sakit ni, rasanya dia lebih susah daripada orang musafir. Baik, persoalannya dari segi hukum boleh tak boleh dia nak buat sembahyang jamak qasar? Soalan ni soalan yang sangat contemporary, sangat bersifat semasa. Orang tanya banyak benda ni. Orang duduk atas katil hospital dengan wire sana sini, dengan perut tebuk keluar mai satu kampit urin pula duduk ada tepi katil dan sebagainya. Kalau every time semayang dia nak kena bangkit pi pancung ambil ayat semayang, menimbulkan susah bagi dia yang kadang-kadang tak semayang terus. Jadi boleh tak boleh orang yang sakit ni diberi kelonggaran untuk buat jamak dan qasar? Itu persoalannya. So kita baca, dia kata apa? Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan bersamaan jua pada jamak qasar itu harus ia akan orang yang sakit dan juga orang yang merdeka, abdi,
perempuan, laki-laki dan sebagainya, apabila musafir mereka itu lain daripada musafir maksiat akan Allah Subhanahu wa taala. Syarat dia apa dia? Sakit tu bab lain. Syarat dia musafir. Maknanya apa? Sakit tidak boleh buat jamak kasar. Musafir saja boleh buat. Ada siapa nak komplain Tuhan dalam bab ni? Tak boleh. Bukan Imam Syafi'i. Semua mazhab tidak mengizinkan jamak kasar dibuat oleh orang sakit. Ulama bagi satu saja outlet, jalan keluar kepada problem ini. Apa dia? Dia panggil jamak suri. Ini outlet, jalan keluar yang dicadangkan oleh ulama semua. Jamak suri. Sod wawra. Suar ni maksudnya gambar. Gambar ni dipanggil surah. Surah, plural dia suar. Jamak suri maksudnya nampak gambaran macam jamak, tetapi bukan sembahyang jamak. Maksud dia apa? Bagi orang sakit, dia sembahyang yang hak mula tu di ujung waktu dan sembahyang hak kedua di awal waktu. Still dalam waktu masing-masing. Maknanya kalau asyak kata masuk pukul 4 apa? Dia semayang agak-agak lagi 10 minit nak masuk waktu asar, baru semayang zuhur. Agak-agak dia habis semayang zuhur dalam 5 minit, asar masuk, semayang asar. Itu kelonggaran yang diberi. Tidak boleh jamak kasar. Okey? Clear yang tu. Masalah 81. Kasar itu apa hukumnya bagi orang yang musafir maksiat? Dia ni musafir daripada Kepala Batas, pasal apa? Pasal nak pergi rompak bank di Kuala Lumpur. Bolehkah penyamun tarbus ini buat jamak kasar? Itu persoalan dia. Kata Imam Syafi'i, barang siapa musafir ia kerana zalim atas orang Muslim ataupun ke atas mu'ahad kepada orang kafir tapi janji. Ada perjanjian dengan orang Islam, dia panggil kafir mu'ahad. Kalau sekiranya dia ni musafir kerana nak pergi buat benda jahat, nak pergi buat zalim ke orang dan sebagainya, dia entitled ke tak, layak ke dia untuk nak buat sembahyang jamak kasar? Itu persoalannya. Ataupun dalam contoh yang lebih ringan, dia nak pergi Kuala Lumpur pasal apa? Pasal ada show heboh di Kuala Lumpur. Bolehkah dia buat jamak kasar perjalanan dia ke Kuala Lumpur itu? Baik. Yang ni kita dah beritahu bulan lepas, apa dia? Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah kata boleh. Imam Abu Hanifah dia kata kelonggaran untuk buat jamak kasar ini kepada musafir. Tak kira musafir apa. Dia kata itu benda yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Dia kata dia ni keluar musafir kerana nak menyamun di jalan-jalan. Dia ni. Dia keluar pergi kerana nak jadi penyamun. Ataupun nak buat jahat di atas muka bumi. Dia keluar ni kerana ada janji dengan satu perempuan di Kuala Lumpur nak berzina. Boleh tak boleh dia ni nak buat sembahyang jamak kasar? Tentu orang berzina sembahyang tak? Sembahyang. Sembahyang. Jangan kata tak sembahyang. Itu sebab Nabi kata dalam hadis. Nabi kata apa? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi kata satu orang yang berzina itu, dia tak akan berzina kalau sekiranya ketika itu dia beriman. Sama juga dengan orang yang mencuri. Satu orang pencuri itu, Nabi kata dia tidak akan mencuri. Kalau waktu dia nak mencuri itu, dia beriman kepada Allah. Maksudnya, mereka ni ada iman ke tak? Ada. Tapi masa nak jadi benda tu, blackout. Iman dia blackout. Duk heret masuk ke mahkamah nak dikenakan pertuduhan pakai kepiah putih tu. Kepiah putih tu ada yang baru pakai, ada yang memang duk pakai. Jangan kita salah faham. Setengah orang dia marah, dia kata biar kena masuk mahkamah masa ni lah apa nak pakai kepiah putih. Dah, ada yang memang pakai. Pasal apa? Pasal hadis Nabi kata tadi. Maknanya siapa-siapa juga bila ada peluang dia nak grab tak peluang itu? Masing-masing tepuk dada, tanya iman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam yang kita duk baca ni, dia beritahu lagu tu. Dia kata ada orang yang nak pi buat satu benda dosa di tempat yang lebih daripada 2 marhalah. Dia nak pi tu, boleh tak buat sembahyang jamak kasar? Ataupun dia kata dia ni satu abdi yang keluar lari daripada tuan dia. Ni dalam kes hamba abdi ni. Dia lari.
Ada orang tanya, Ustaz, bolehkah kita kiaskan masalah abdi ni dengan servant apa maid, Indonesian maid yang duduk dalam rumah kita? Tak boleh. Mereka maid, mereka bukan abdi. Maid dengan servant tak sama. Tak sama. Sebab hamba dibeli. Maid dibayar dekat ejen dan bukan kita beli dia. Kita bayar dekat ejen atas khidmat dia. Tolong urus buat mai. Kalau maid ni lari daripada rumah tuan dia, dia boleh ada buat sembahyang jamak qasar nak balik ke Medan tu? Boleh tak boleh? Dia tak termasuk dalam kes ni. Tapi apapun, kalau dia yang buat naya tuan dia, dia kira dalam perjalanan yang zalim. Tapi tuan dia, kalau tuan dia duk iron atas belakang dia tiap-tiap hari, dia lari, dia boleh buat jamak qasar. Tengoklah, dia Islam ni dia go detail. Dia tak just sekali bagi hukum no. Go detail. Tengok apa kes dengan budak ni. Dia lari betul, dia lari. Lari pasal apa? Buka-buka belakang, tengok duk kena iron. Dan dia memang patut kena lari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tiada harus baginya bahawa kasar. Bagi orang yang macam ni, Imam Syafi'i kata, dia walaupun musafir ke tempat yang perjalanan lebih daripada 2 marhalah, tapi kalau niat dia tak elok, dia pergi kerana nak buat zalim, dia pergi kerana nak mencuri, dia pergi kerana nak buat satu benda jenayah, dia pergi kerana nak berseronok dengan benda yang boleh membawa dosa, maka dia hilang kelayakan untuk nak buat sembahyang jamak dan qasar. Ustaz, kalau kita nak pergi makan kenduri di Kuala Lumpur, boleh tak buat jamak qasar? Boleh. Tak payah tanya Ustaz. Yang tu memang boleh. Pasal apa? Pasal itu benda baik. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata di situ, dan tiada harus baginya bahawa qasar. Maka jika qasar ia, nescaya diulang tiap-tiap sembahyang dan yang disembahyangnya itu. Kalau dia satu orang yang tidak ada kelayakan untuk buat jamak dan qasar, tapi dia buat. Dia nak pergi tengok syurah heboh di sana tu. Dia ada buat jamak qasar kot jalan. Sembahyang itu tidak diterima sebagai sembahyang yang sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i kata dia kena buat balik sembahyang tu. Sembahyang tu tak diterima. Kerana bahawasanya qasar itu adalah rukhsah. Rukhsah ni maksudnya keringanan ataupun kelonggaran. Dan hanya sahaja dijadikan rukhsah itu bagi mereka yang tiada derhaka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pendapat Imam Syafi'i. Dan dia sangat firm dengan pendapat ini. Tegas. Dia tak ubah. Dan lihatlah kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i bawa mai satu ayat Quran. Itu dia ambil tang hujung dah ayat tu. Ayat surah Al-Baqarah. Ayat 172 dan 173. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitah waddam wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Baru dia mai ayat dia tulis tu, faman ittarra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Itu ayat dia. Maksud dia apa? Wahai orang yang beriman, makanlah daripada benda yang baik-baik. Tuhan kata, wahai orang yang beriman, kalau nak makan, makan pastikan benda yang baik-baik. Benda yang baik-baik ni maksudnya apa? Maksudnya benda halal. Benda halal ni maksudnya apa? Benda halal ni maksudnya bukan babi. Benda halal semua sekali. Jangan makan rasuah. Jangan makan duit yang syubhah dan sebagainya. Wahai orang yang beriman, kalau sekiranya hampa ni betul sayang dekat iman hampa, makan benda yang baik-baik. Ma razaqnakum, daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Hak kami bagi halal tu cukup. Jangan pergi ranjau ambil benda yang tidak halal. Washkuru lillah. Tuhan kata syukurlah kepada Allah. Syukur tuan-tuan, apa yang Tuhan bagi kat kita lah ni. Allah bagi kita sebulan 2,000, sebulan 3,000, syukur. Ada orang sebulan 300. Jangan banding kita 3,000 dengan orang yang 30,000. Banding kita yang 3,000 dengan kawan yang 300. Berbelanja ikut kemampuan. Washkuru lillah, syukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu betul-betul sembah Allah, Tuhan kata. Innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir. Tuhan kata sesungguhnya Allah hanya
mengharamkan kepada kamu maitah, bangkai, waddam, darah, walahmal khinzir, dan daging babi. Bukan semua benda Tuhan tak bagi orang Islam makan. Hak Tuhan tak bagi tu aja jangan makan. Apa hak Tuhan tak bagi? Tuhan tak bagi kita orang Islam minum arak. Jangan minum arak. Tuhan tak bagi orang Islam ni pi makan benda-benda yang disenaraikan dalam Quran dan hadis sebagai tak boleh. Jangan pi ambil benda tu. Allah tak bagi kita makan bangkai. Allah tak bagi kita makan darah. Allah tak bagi kita makan daging babi. Babi sure kita tak makan. Darah memang kita saja-saja kita tak pi makan. Bangkai. Kita duk pergi beli ayam. Pernahkah kita teliti ayam yang kita beli ni, siapa yang proses dia? Dari itu saya ngajak masjid. Satu masjid di sebelah Penang tu. Cerita ada kot hari tu ni, di surau ni. Pengurusi masjid, habis mai kat saya. Dia kata, Ustaz, ni saya benda penting ni. Nak tanya Ustaz nak buat macam mana? Pasal apa? Budak nak menikah. Bila budak nak menikah, dia kena pergi jumpa pengurusi qaryah. Betul? Untuk dapat satu tanda tangan daripada pengurusi qaryah. Bila budak ni mai dekat dia, nak ambil tanda tangan, dia tengok budak ni, dia kata, aku pasal macam kenal. Hang ni siapa? Ha? Budak ni kata, saya duk kerja jual ayam dekat market. Oh, okey. Aku ingat meja hujung kan? Dia kata, meja hujung. Ni, sebelum saya ni saja tanya bila. Yang apa duk jual ni ayam siapa? Siapa tokir dia? Saja pengurusi qaryah tanya. Buat garu kepala. Pak Haji, saya abang tu tokir Cina. Ha? Habis duk semelih siapa? Tokir tak apalah, tokir apa pun tak apa. Tapi janji hak semelih tu orang Islam. Hadus semelih siapa? Hantu. Saya abang tu Haji Cina semelih. Allahu Akbar. Pengurusi qaryah ni, cikgu pencen. Sakam sejuk satu badan. Pasal dia pun duk beli meja tu jugalah. Dia kata, biar betul, tang mana? Abang, tempat tang mana? Saya dengar dia serabut Ustaz. Dia kata, betul dah duk beli tang tu. Saya kata tadi, cerita dia, pejabat agama pergi cari ketua unit enforcement, enforcement ni, kuat kuasa, pergi cari ketua unit kuat kuasa, buat report, so mereka pergi raid tempat tu. Tak boleh, kata kita dah tahu mana boleh kita biang. Duk makan benda haram ni, kita duk baca ayat ni, innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir. Kita babi tentu dah. Terus saya kata, tak, tengok babi panggang pun ludah ambil kering rengkung. Lintas juga dia petak babi panggang tu ludah ni sampai kering rengkung. Ludah tak boleh dengan babi ni. Tengok ayam bangkai duk makan hari-hari. Pasal apa? Pasal kita tak teliti. Itu saja cerita dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan tambah satu lagi, Allah kata, وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ. Dan jangan kamu makan daging yang disembelih tidak dengan nama Allah. Ni yang kata sembelih tidak dengan nama Allah ni. Maksudnya apa? Kita duk berkawan dengan kawan bukan Islam. Mereka ni, mereka lah. Tak boleh nak salah ke mereka. Sebab mereka lah. Mereka cara mereka, kepercayaan mereka. Kadang-kadang dia pergi sembelih ayam, dia pergi sembelih kambing, dia pergi sembelih apa di depan tokong dia. Dia sembelih tu dengan niat apakah dalam kepercayaan dia. Lepas tu dia buat gulai, panggil kita pergi makan kenduri. Bagus kita pergi makan. Yang sembelih tu pun dah tak lepas. Dia niat tu pun memang niat untuk berhala dia. Tak apa lagi. Ni hak masyarakat Islam ni. Hak masih lagi duk percaya kepada keramat-keramat ni. Saya ni betul niat ni kalau anak SPM ni dapat 8A, kata saya nak pergi sembelih apa di kubur untuk keramat mana. Ni hak Islam ni. Tuan-tuan pergi tunggu di Melaka tu, hadut Jemerang pergi Pulau Besar tu bukan sikit orang Islam.
Apa ada di Pulau Melaka tu? Apa ada? Semua keramat. Semua tu tempat syirik. Hari-hari ada orang pergi sembelih macam-macam di situ. Dia pergi sembelih satu ayam, dia pergi sembelih kambing, dia pergi sembelih apa. Dia ada pula kawan sanggup tolong masak, jamu orang makan di situ. Itu semua tu termasuk dalam wama uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih tidak kerana Allah. Dalam tafsir ayat ni dia kata apa? Disekalikan kerana Allah dan kerana benda lain. Pun sopa juga termasuk di dalam larangan kita makan sembelihan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baru dia mai ayat yang ditulis dalam kitab tadi. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Tuhan kata barang siapa yang terpaksa. 3 benda yang dilarang tadi. Apa dia? Maitah, bangkai. Apa dia? Ad-dam, darah. Apa dia? Walahmal khinzir, daging babi. Barang siapa yang duduk dalam keadaan terpaksa kena makan benda tu. Terpaksa maksudnya apa? Kalau tidak makan, mati. Itu terpaksa. Definisi darurah ataupun darurat dalam Islam ni apa dia? Kalau tak buat, mati. Itu baru darurat. Terpaksa dia. Dia naik kereta 4 orang, tahu di kawasan snow, di kawasan salji, winter, tiba-tiba salji turun, tutup kereta dia. Kereta dia trap di bawah timbunan salji, nak keluar tak boleh dan sebagainya. Sehari jadi 2 hari, 2 hari jadi 3 hari. Kawan dalam kereta dah mula mati. Dia nak makan tak boleh, nak keluar tak boleh, nak buka pintu kereta tak boleh, apa pun tak boleh buat. Seorang mati. Seorang dia pun kalau tak makan mayat kawan dia mati. Span, bangku kereta makan dah. Tu masa tak ada siapa mati lagi tu, korek span makan dulu. Makan span tu lagi cepat mati. Hak lambat sikit mati ni, dia dah duduk dalam keadaan famanitturra. Dia duduk dalam keadaan memang darurat dah. Dia memang kalau tak makan, dia adalah orang yang keempat akan mati. Mulai dia perhati, tengok telinga kawan dia, niat kata keropok dia pun kabut ambil makan. Misalnya, boleh tak boleh benda tu? Ini ayat dia. Dia kata apa? Famanitturra. Barang siapa yang duduk dalam keadaan yang macam tu punya mudarat, dalam keadaan yang begitu punya darurah. Ghaira baghin wala adin. Syarat dia apa? Jangan bila dia makan tu hatinya gembira. Dan jangan bila dia makan tu melampaui batas. Kelonggaran untuk makan bangkai ni, kelonggaran dia apa? Kelonggaran dia jangan bila makan tu melampaui batas ni, maksudnya apa? Repih-repih telinga sebelah, makan-makan sedap, lagu nak ambil sebelah lagi. Ya. Kelonggaran makan itu sampai tahap mana? Setakat untuk nak menyambung nyawa dia agar tidak mati. Jangan rasa sesedap lagu nak ambil telinga ni lagi, lagu tak boleh. Dia makan kalau rasa kepin telinga ni rasa boleh tahan sekali, dia kena hold dulu, tunggu dulu sampai dia mai pula jadi macam ketak kebuluran pula, tengok telinga satu lagi. Syarat dia macam tu. Kalau dia duduk dalam keadaan terpaksa kena makan khinzir, makan babi ni, makan-makan, wih sedap pula, tak boleh. Itu sudah dianggap wala adin. Jangan sampai melampau, piduk jadi sedap, lagu nak makan lagi, lagu nak tambah, tak boleh. Kalau dalam keadaan dia darurah itu, fala ithma alaih. Tuhan kata maka tidak dianggap dosa baginya. Jadi Islam, tuan-tuan. Pasal apa? Dalam hierarki benda yang kita nak kena pelihara, yang pertama dia kata apa? Hibzuddin, pelihara akidah dulu. Yang kedua, hibzun nafs, pelihara nyawa. Islam membenarkan dalam keadaan macam tu diberi kelonggaran untuk benda-benda yang dilarang ini diambil. Maka barang siapa terpaksa dia kepada memakan daging babi dan bangkai dan darah dan sebagainya, padahal tiada keluar ia atas Islam. Maksudnya dia tak halalkan benda tu. Dia makan. Dia tetap kata benda ni haram. Dia tak menghalalkan benda haram. Tapi aku darurat. Aku kena makan. Begitu keadaan dia. Dan tiada ia orang yang melampau. Maksudnya bila dah makan, dia tak boleh rasa sedap nak makan lagi. Tak boleh. Maka tiada dosa atasnya memakannya itu. Dia kata.
Dan begitu juga tiada harus menyapu atas 2 khuf. Ni contoh lain lah. Kelonggaran untuk orang bila pakai khuf. Negeri sejuk, dia pakai kasut kulit. Paras atas daripada buku lali. Dia panggil khuf. Khuf, jangan kata khauf. Khauf maksudnya takut. Khuf maksudnya kasut tu. Kasut kulit yang atas daripada paras buku lali. Dibenarkan bagi orang yang duduk negeri sejuk. Sekira-kira kalau dia nak ambil ayat semayang ni, dia jadi kebas habis tangan, apa kebas kaki ni. Dibenarkan mereka ni pakai kasut dan kasut tak payah buka. Dengan syarat apa? Sebelum dia pakai tu, dia dalam keadaan suci bersih. Ambil ayat semayang semua siap-siap, pakai. Lepas dia pakai tu, kalau batal ayat semayang, dia repeat ambil ayat semayang, tak perlu buka kasut. Memadai sapu di atas kasut. Kelonggaran untuk pakai khuf dan sapu di atas kasut itu bukanlah kelonggaran yang sewenang-wenangnya. Bukan siapa pun boleh buat. Sebaliknya, dia betul-betul dalam keadaan yang kena pakai benda tu. Baru diberi kelonggaran itu kepada dia. Sama macam semalam kita beritahu di Masjid Padang Temusu. Semalam kita beritahu di Masjid Padang Temusu bagi kes orang yang semayang duduk atas kerusi ni. Dan ni kalau pergi Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun disediakan ni kursi lipat, seat bulat tu disediakan. Jadi menggunakan kursi untuk semayang ini dibenarkan bagi orang yang uzur. Tetapi kalau sekiranya dia mampu berdiri, dia sengaja pipi terus buka bangku duduk, semayang dia tidak sah. Dia mampu takat mana? Takat tu dia kena berdiri. Sampai dah ketak kaki tak boleh berdiri, dibenarkan duduk. Kalau kata dia mampu untuk rakaat pertama dia kena berdiri. Bila dah rokok, tidak sujud, bangkit rakaat kedua, dia nak berdiri dah tak boleh dah, dia dibenarkan duduk. Dalam pada duduk rakaat kedua tu, agak-agak imam habis baca Fatihah, imam nak baca surah. Sekira-kira kalau dia try, dia boleh berdiri. Dia saja tak mau berdiri, semayang dia batal. Ini bagi kes semayang fardu. Semayang sunat, daripada awal saja nak duduk, walaupun sihat, tak apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. So, kelonggaran ini disediakan oleh Islam. Tapi jangan sewenang-wenangnya menggunakan kelonggaran-kelonggaran ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, di bawah tu dia kata apa? Qasar orang yang tinggal di Mekah tak kala mengerjakan haji. Ini macam mana cerita pula? Dia memang ahlu Makkah, orang Arab kata. Dia penduduk Mekah. Bila main musim haji, dia nak buat haji. Tuan-tuan percaya tak? Kata ramai lagi orang Mekah tak buat haji. Ramai tuan-tuan, ramai lagi. Pi sana saja pi sembang dengan mereka ni. Especially yang susah-susah lah. Susah-susah ni. Pasal apa dia tak buat haji? Pasal itulah time dia nak buat duit. Bila mai season haji ni, masa itulah mereka nak buat duit. Mereka nak menyaga, mereka nak ambil upah apa, macam-macam lah. Jadi, mereka tak buat haji. Dia rasa kalau dia miss satu season, satu musim haji, pergi buat haji, dia rugi. Pasal apa? Dia terlepas. Hak musim haji tu, yang tu dia nak belanja setahun di sana. Jadi bila kita pergi sembang dengan mereka, kita tanya dia, hang buat haji tak lagi? Dia senyum satu macam, dia kata tak lagi. Jadi bila hang nak buat haji, insya-Allah dia kata, makna dalam masa terdekat. Terdekat tu berapa kali dah dia duk jawab, berapa tahun dah dekat siapa dah dia duk jawab, kata terdekat tu. Nampak tuan? Satu ujian Allah kepada orang yang depan mata ibadat tu boleh buat, tapi tak grab peluang yang dia nak buat ni. Bila esok ni dia nak buat, bila dia pun dah tak larat, nak kena usung dengan stretcher, nak kena tolak dengan wheelchair, masa tu dia nak buat haji. Dan nak kata kat dia pun, itu kehidupan dia, itu punca pendapatan dia. Tapi jangan macam tu. So dia beritahu di sini, dia kata ni, orang yang duduk di Mekah ni, boleh tak buat semayang jamak kasar apabila main musim haji? Kata Imam Syafi'i, dan barang siapa ada ia daripada penduduk Mekah, maka mengerjakan haji ia, nescaya menyempurnakan dia akan sembahyang di Mina dan di Arafah. Walaupun dia penduduk Mekah, ada jemaah yang sama dengan dia duk buat semayang jamak dan kasar, dia tak boleh. Pasal apa? Pasal dia tidak musafir. Pasal apa? Pasal dia tidak cukup syarat untuk buat jamak dan kasar. Dia kena buat semayang cukup. Pasal dia penduduk Mekah. Dia orang Arafah.
dia orang Mina, dia orang Muzdalifah, dia orang kawasan sekitar yang nak pergi ke tempat ibadat haji, ke tempat ritual haji itu tidak cukup 2 marhalah. Maka dia tidak boleh buat sembahyang jamak dan qasar. Dan begitulah juga dengan penduduk Arafah dan penduduk Mina. Maka tiada boleh qasar ia ketika mengerjakan haji. Dan begitu juga orang yang tinggal hampir dengan Makkah daripada mereka yang tiada ada musafirnya ke Arafah, daripada barang yang mengqasarkan padanya akan sembahyangnya itu. Orang yang duduk kawasan yang tidak cukup 2 marhalah. Tapi kalau hak cukup boleh. Contohnya orang yang main jalan darat. Orang Mesir. Dia pun main jalan darat, main ngambah. Orang Mesir main buat haji, dia pun main ngambah. Muasasah ni ditahan daripada satu tempat, suruh parking apa semua tu, dia pun main jalan darat. Bahkan sampai ke Jordan. Jordan pun sebahagian main jalan darat. Nak main ke Mekah ni. Mereka ni semua entitled, layak untuk buat jamak qasar, pasal mereka lebih daripada 2 marhalah. Begitu. Baik, masalah dia kata qasar kerana jauh perjalanan dan dalilnya. Yang ni kita tak payah baca lah. Yang ni dia ulangan. Tuan-tuan tengok tajuk baru. Bab fi taqsiri salah, iaitu bab yang datang pada menyatakan mengqasarkan sembahyang fardu. Ketahuilah saudaraku, bagi orang yang musafir yang harus ia qasar sembahyang, bolehkah dia qasarkan sembahyang itu lagi apabila ia berhenti singgah pada satu tempat? Ini pula cerita. Dia nak pergi Kuala Lumpur, tapi perjalanan dia nak pergi itu dia ada nak singgah-singgah di tempat-tempat. Jadi kita tengok apa dia nak cerita. Maka pada masalah ini ada khilaf ulama padanya. Dan boleh lihat pada masalah yang akan datang. Dan di sini boleh dengar hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah ila Makkah fa shalla rak'atain. Itu hadis dia. Diriwayatkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya telah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Madinah nak pergi ke Mekah kerana musafir nak buat haji bersama dengan sahabat-sahabat dia. Maka sembahyang Nabi 2 rakaat sepanjang perjalanan itu. Nabi Madinah nak mai ke Mekah, kalau hari ni kita naik bas pun 5 jam. Zaman tu Nabi naik unta. Maka sepanjang perjalanan daripada Mekah nak mai ke daripada Madinah nak mai ke Mekah untuk buat haji, sepanjang perjalanan itu hadis ni kata Nabi buat sembahyang qasar 2 rakaat. Apabila didengar oleh satu daripada murid Anas yang bernama Yahya ibnu Ishaq, akan kata Anas itu, ni Anas bin Malik cerita benda ni. Dia kata, aku buat haji sama dengan Nabi. Nabi dalam perjalanan tu, Nabi buat sembahyang qasar 2 rakaat. Bila dia cerita dekat anak murid dia, Anas bin Malik cerita dekat anak murid dia tanya dia. Maka ia pun bertanya kepada Anas. Anak murid Anas ni, kalau tuan-tuan bacalah hadis, dia ada seorang hak paling popular dan paling dipercayai oleh Anas bin Malik. Nama dia Thabit Al-Bunani. Tuan-tuan boleh tengok. Dia ni daripada kalangan tabi'in. Dia bukan sahabat. Dia tabi'in. Thabit Al-Bunani nama dia. So Anas ni, waktu dia nak mati, dia pesan dekat Thabit ni. Thabit Al-Bunani, dia pesan. Pasal dia duduk simpan rambut Nabi. Yang kita dah baca, dah cerita hari itu, Nabi bila nak sembahyang Zuhur, selalu pergi rumah mak dia. Rumah Ummu Sulaim. Tidur. Bila berpeluh, mak dia duk kaut peluh Nabi itu, ambil simpan dalam botol. Rambut Nabi yang jatuh gugur, mak Anas bin Malik ni kutip simpan. Apabila Nabi dah wafat, Anas ni dia muda lagi. Dia mati umur 103 tahun, baru mati. Rambut-rambut Nabi dia duk simpan ni, orang duk main minta satu sampai last tinggal selai ke dia. Orang minta dia tak bagi dah. Dia kata, aku habis dah ni, kenangan aku dengan Nabi ni tinggal selai rambut ni aja. Ni Thabit Al-Bunani ni, anak murid Anas. Dan dia pesan, Anas pesan dekat Thabit Al-Bunani ni, dia kata apa? Dia kata, kalau aku mati, rambut Nabi hak selai ni letak bawah lidah aku, ke bumi aku sekali. Dia suruh benda tu. Tidak ada objection di kalangan semua ulama atas pesanan Anas bin Malik kepada anak murid dia Thabit Al-Bunani. Pasal apa? Pasal sepakat semua ulama, semua mazhab kata Nabi ni ujung rambut sampai ujung kaki penuh keberkatan.
Sepesanan dia tu walaupun nampak pelik. Tak ada satu ulama objek apa yang dipesan oleh Anas bin Malik itu. Dan apabila dia mati, betul, rambut Nabi yang selai dia simpan tu, dia letak bawah lidah dia dan dikebumikan dia dengan rambut Nabi yang mulia itu. Niat kita jumpa ni bukan Sabit Al-Bunani. Ini satu murid lain, nama dia Yahya ibnu Ishaq. Dia tanya kepada Anas bin Malik. Qala Yahya ibnu Ishaq, qultu li Anas, kam aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah? Kata Yahya bin Ishaq, aku tanya kepada Anas bin Malik, ya Anas, berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di Makkah pada masa Nabi buat haji itu? Nabi duduk di Madinah. Nabi buat haji di Mekah. Nabi mai daripada Madinah ke Mekah untuk buat haji itu. Di Mekah Nabi duduk berapa hari? Itu ditanya. Qala, jawab Anas, 10. Iaitu Nabi duduk di Mekah masa buat haji itu 10 hari. Dia kata. 10 hari. Baik, persoalannya ialah selama 10 hari Nabi duduk ada di Mekah masa buat haji itu, 10 hari itu Nabi buat sembahyang qasar. Dan ada yang jamak dan qasar. Di sinilah timbul perbezaan pendapat di kalangan ulama. Yang tabung haji pun bincang, mula kata boleh, sat kata tak boleh, sat kata boleh, apa semua ni. Pasal apa? Pasal benda ni menjadi khilaf di kalangan ulama-ulama besar. Bukan ulama kecil ni, ulama besar pun dah khilaf tentang benda ni. Pasal apa? Nabi daripada Madinah mai ke Mekah buat haji, Nabi duduk di Mekah 10 hari. Sepanjang 10 hari, Nabi buat sama ada sembahyang qasar, tidak jamak, ataupun sembahyang jamak dan qasar. Macam mana tu 10 hari boleh buat jamak dan qasar? Itu persoalannya. So kita difahamkan dalam mazhab Syafi'i, jamak qasar ni entitled setakat 3 hari. Bila dia pi 4 hari dah tak boleh dah. Nabi duduk 10 hari masa buat haji. Macam mana Nabi buat jamak dan qasar dalam tempoh 10 hari itu? Bila Anas bin Malik bagi tahu, anak murid dia tanya Nabi betul-betul hari itu masa Nabi buat haji, Nabi duduk di Mekah berapa hari? Dia tanya Anas. Anas kata apa? 10. Nabi 10 hari duduk ada di Mekah. Masalah dia kata bermukim Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 hari di Mekah. Bagaimana tafsilnya? Tafsil maksudnya detail dia. Macam mana detail dia? 10 hari itu macam mana? Di mana Nabi duduk? 10 hari itu duduk di hotel Safwah sajalah. Pasal tak ada lagi. Safwah tak ada lagi. 10 hari itu Nabi duduk di mana? Duduk tempat sajakah? Atau macam mana? Maka tafsilnya begini, dia kata. Iaitu pada hari yang keempat daripada bulan Zilhijjah, Nabi SAW masuk Makkah. Ini dia main detail dia. Nabi daripada Madinah no. Okey. 4 hari bulan Zulhijjah Nabi masuk Mekah. Haji start awal bulan 8. Kita mazhab Syafi'i kira 9. Start di Arafah. Okey. Bagi mazhab Hambali dan orang yang berpegang kuat kepada sunnah, dia kira haji start 8. Pasal apa? Pasal Nabi start 8. Sebelum 4 hari bulan, Nabi sampai di Makkah, dia kata. Maka bermukim Nabi SAW pada hari yang ke-5, ke-6 dan ke-7 di Makkah. Berapa hari? 3 hari. 3 hari lebih lagi daripada hari yang Imam Syafi'i kata tak boleh tu. Tak lagi. 3 hari memang boleh lagi. Okay? Kemudian keluar Nabi SAW daripada Makkah pada hari yang ke-8. Nabi keluar daripada Makkah, Nabi pergi ke mana? Pergi ke Mina. So Mekah dengan Mina dia kira qaryah lain. Dia dah pergi kawasan lain dah. Maknanya Nabi tidak duduk di satu tempat lebih daripada 3 hari. Dan inilah calculation ataupun perkiraan yang diterima pakai oleh Imam Asy-Syafi'i. That's why kita kata imam mazhab ni tuan-tuan, jangan kita condemn satu, sokong satu, tak boleh. Sebab masing-masing hujah. Begitu. So hari yang ke-8 Nabi keluar daripada Makkah pergi ke satu tempat yang bernama Mina, dia kata. Kalau pergi di sana Arab dia panggil apa? Muna dia panggil. Dia panggil Muna. Kan kita ni duk nak tahan kereta nak pergi ke Mina, mai satu duk abang Muna. Aku tak mau pergi Muna, aku nak pergi Mina, tunggulah tuan-tuan. Pasal dia panggil Muna.
Lepas itu dah pergi dah di Mina apa semua, kita nak balik. Kita dah duduk lebih daripada separuh malam, pukul 1 ke 2 pagi, kita nak balik mai tidur di Mekah. Duduk tunggu kereta bas duduk lalu, duduk tahan nak pergi Mekah. Tak berhenti, dia kata haram. Haram tak boleh naik pula. Tunggulah kita tuan-tuan. Haram tu maksud dia apa? Mekah lah. Mekah dia panggil Al-Haram. Kalau kita pergi sampai hari ni pun signboard semua tulis Al-Haram. Al-Haram tu Mekah. Kita yang buta Arab tak erti apa ni, mai duk nak naik, baru duk nak naik, dia kata haram, tak boleh naik pula, haram bah ni. Nak tunggu bah halal memang tak ada. Kan? Susah bila pergi Zada tak erti Arab ni, memang susah. Kan? Baik, Nabi SAW 4 Zulhijjah sampai di Makkah. Nabi duduk di sana 5, 6, 7. Duduk di Mekah, di kota Makkah. 8 Nabi keluar ke Mina. Dan hari 8 Zulhijjah dalam bab haji dia panggil hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Rawa ni maksud dia apa? Maksud dia minum air kenyang. Hari 8 dipanggil hari Tarwiyah kerana orang Arab yang nak pergi buat haji ni, hari 8 tu mereka bagi unta mereka minum sampai kenyang. Sampai kenyang untuk nak complete the whole ibadat haji itu. Maka hari 8 itu dipanggil hari Tarwiyah. Dia kata. Dan pergi ia, yakni Nabi SAW ke Arafah pada hari yang ke-9. Di sini kita start. Kita kalau pergi ke Mekah buat haji, 9 baru kita 8 malam ke apakah kita bertolak daripada Mekah nak pergi ke Arafah. Kita tak pergi Mina dah, kita terus shoot ke Arafah. Nabi 8 di Mina, kemudian baru ke Arafah pada 9. Dan kembali pula ia ke tempat yang bernama Mina tadi pada hari yang ke-10. Kan? Haji selepas wukuf, Nabi bertolak keluar mai ke Muzdalifah. Muzdalifah Nabi mai ke Mina. Hari yang ke-10 subuh Nabi sudah ada di Mina. Untuk buat apa? Untuk nak melontar di Jamratul Aqabah dan untuk nak bercukur, untuk nak bertahallul awal. Okey? Nabi sampai di situ pada hari yang ke-10. Maka bermukim Nabi SAW di situ, yakni di Mina itu hari 11 dan hari 12. 11, 12 Nabi duduk di situ. Hari 13 Nabi buat apa? Nabi bertolak balik ke Makkah. Maknanya Nabi pergi daripada satu tempat ke satu tempat. Ada tak satu tempat yang lebih daripada 3 hari? Tak ada. Nabi mai daripada Madinah masuk Mekah 4 hari bulan. Duduk di Mekah 5, 6, 7. Tak lebih daripada 3 hari. 8 Nabi pergi ke Mina. Makna musafir Nabi bersambung. Ini hujah Imam Syafi'i. Duduk di Mina 8, 9 Nabi pergi ke Arafah. Keluar daripada Mina pergi Arafah. Musafir duduk berterusan. Esoknya bertolak ke Muzdalifah. And then mai ke Mina. Duduk di Mina pula 11, 12. Hari 13 lepas melontar. Pada hari yang ke-13 lepas Zuhur Nabi bertolak balik ke Mekah. Di semua tempat Nabi tidak duduk lebih daripada 3 hari. Itu hujah Imam Syafi'i yang kita kena faham. Okey? Balik Nabi SAW hari ke-13 ke Mekah dan keluar Nabi, kembali Nabi musafir ke Madinah dan Nabi terus balik ke Madinah. Ibadat haji yang Nabi buat ni ibadat VVIP dia panggil. Pasal apa? Pasal kita hari ni kalau pergi buat haji kena berapa hari? 35, 40 hari, ada yang 43 hari kan. Ada orang yang buat menyaga di sini, dia tak boleh tinggal lama. Dia kata, saya kalau tutup sebulan, teruk, saya tak boleh. Tanya ustaz, boleh tak tolong atok? Saya bukan lembaga pengarah tabung haji. Ustaz, boleh tak ada kenal siapa-siapa, tolong saya atok, saya nak pergi. Kalau boleh dalam seminggu. Seminggu Perdana Menteri Malaysia pun pergi lebih daripada seminggu. Kan? Boleh kalau sekiranya hang jadi adik angkat kepada Raja Saudi. Dia hantar kapal terbang yang ambil hang, pergi habis dia hantar hang balik mai seorang-seorang. Ataupun habis-habis tak ada, jadi adik angkat kepada Sultan Hassan Al-Bolkiah Brunei. Boleh. Lain pada tu, cerita dia kena duduk sana. Kalau boleh buat haji dalam tempoh 14 hari, itu sudah VVIP. Muslimin dan muslimat yang dirahmati. Dia macam-macam orang pergi haji, pergi buat macam-macam. Ada yang nak pergi minta nak pergi kapal awal, balik nak minta kapal last. Sebab nak maksimumkan masa duduk di Mekah. Ada macam tu pun ada. Ada yang nak pergi kapal last, nak balik kapal awal pun ada. Ada yang ikutlah hampa atok macam mana pun. Tapi bila habis-habis haji, duk ulang pergi pejabat tabung haji, duk minta nak balik awal pun ada. Kan?
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So Nabi SAW pergerakan dia dalam ibadat haji macam tu. Dia tak pernah stranded di satu tempat lebih daripada 3 hari. So dari segi mazhab Syafi'i, Nabi memang entitled, memang layak untuk buat jamak kasar sepanjang tempoh ibadat haji itu. Pasal apa? Pergerakan haji Nabi itu memang seperti mana syarat yang diletakkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Begitu. Baik, itu satu bab. Sekali lagi dia timai satu bab lain. Baik, masalah dia kata kasar bagi orang yang bermukim. Saya beritahu dalam kuliah lepas, kita kena faham betul-betul definisi 3 ni. Apa dia? Yang pertama, mastautin. Yang kedua, mukim. Dan yang ketiga, musafir. Definisi 3-3 ni dari segi fiqh. Dia kata apa? Yang kata mastautin tu apa? Orang yang duduk satu tempat tak ada niat nak pindah ke lain. Dia bermastautin. Yang kata mukim ni apa dia? Orang yang duduk di satu tempat lebih daripada 3 hari. Tapi hati ada duk ingat satu hari nak balik kampung sendiri. Dia bermukim di situ. Walaupun duduk 30 tahun. Di sisi definisi fiqh, dia orang yang bermukim. Dan ada satu lagi musafir. Musafir ni apa dia? Orang yang dalam perjalanan yang diharuskan oleh syarak. Dan dia tidak duduk di satu tempat lebih daripada 3 hari. Itu definisi itu kena faham. Baru kita boleh faham bab jamak dan kasar ni. Tak faham yang tu, sekali lagi dia confuse habis semua. Baik, kita tengok dia kata apa. Kasar bagi orang yang bermukim dan ikhtilaf ulama' padanya. Kata At-Tirmizi, dan bermula telah diriwayatkan daripada Ibni Abbas daripada Nabi SAW bahawasanya Nabi bermukim pada setengah musafirnya 19 hari. Sembahyang Nabi dalam tempoh 19 hari itu 2 rakaat qasar pada sekaliannya. Dia start nak main dah khilaf ni. Sebab ada hadis menceritakan Nabi biasa pergi duduk transit di satu tempat 19 hari. Dan dalam tempoh 19 hari itu Nabi buat sembahyang qasar. Itu kata Ibnu Abbas dalam satu riwayat. Dan kata Ibnu Abbas juga, dia kata pada takwil ini riwayat, maka kami apabila bermukim kami, kemudian daripada telah dapat Nabi SAW, barang yang antara awal hari dan antara 19 hari itu, maka sembahyang kami 2 rakaat qasar. Abdullah bin Abbas dia kata apa? Oleh kerana kami tengok Nabi macam tu. Nabi duduk di satu tempat 19 hari. 19 hari itu Nabi buat sembahyang qasar. Maka kami buat macam Nabi buat. Tempoh musafir kami ialah 19 hari. Itu satu pendapat. Okey? Dan itu juga bersandar kepada hadis. Itu satu. Dan selepas daripada 19 hari itu, maka kami tamamkan sembahyang kami. Hari yang ke-20 barulah kami sembahyang lengkap. 4 rakaat buat 4, tak potong dah. 4 jadi 2. Begitu. Kerana tidak ada dalil hendak kasar sembahyang kalau duduk lebih daripada 19 hari. Itu yang dihujahkan oleh siapa? Ibnu Abbas. Satu. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah bahawasanya berkata Sayyidina Ali, barang siapa bermukim ia 10 hari, nescaya tamamkan dia akan sembahyangnya. Ali bagi takat 9 hari aja. Siapa duduk sampai 10 hari, hari ke-10 tak boleh dah buat jamak kasar. Itu pendapat yang dipegang oleh siapa? Sayyidina Ali. Hak tadi siapa dia? Ibnu Abbas. Ini bukan komen-komen orang. Ibnu Abbas sahabat kanan Nabi. Ali lagi sakan dia ni. Tapi dua-dua mempunyai pendapat yang berbeza tentang bilangan hari dibolehkan untuk jamak dan qasar. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata ia, barang siapa bermukim ia 15 hari, nescaya mentamam dia akan sembahyangnya. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, lagi satu orang hebat. Dia bagi takat berapa hari? 14 hari. Bila mai hari ke-15, dah kena sembahyang cukup dah. Setakat 14 hari saja. Dan diriwayatkan daripada Sa'id Al-Musayyib bahawasanya berkata ia, apabila bermukim ia, nescaya sembahyang ia 4 rakaat. Dan diriwayatkan daripada yang demikian itu oleh Qatadah dan Atha Al-Khurasani. Dan diriwayatkan daripadanya oleh Daud bin Abi Hind menyalahi yang demikian itu. Dan kata At-Tirmizi, dan telah bersalah-salahan segala ulama kemudian daripada barang yang diriwayatkan itu. Semuanya pada kasar bagi orang yang bermukim. Dan adapun Sufyan Ats-Tsauri dan Ahlul Kufah, maka berjalan mereka itu mewaktukan setakat 15 hari. Ini cerita panjang.
Ni bawah tu semua. Kalau direngkahkan, satu, Ibnu Abbas bagi 19 hari. Ali bagi 9 hari. Ibnu Umar kata 14 hari. Sa'id bin Musayyib kata 3 hari. Sufyan As-Sawri kata 14 hari. Al-Auza'i kata 11 hari. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal kata 3 hari. Jadi kita tahu, kata ini satu benda yang dikhilafkan oleh ulama. Jadi kita tak mau serabut benda ni, kita kira apa? Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal bagi setakat 3 hari. Kita pegang yang tu, sudah hal lain tu lupakan. Lagu tu aja. Jadi kalau kita nak pergi ke Kuala Lumpur misalnya, kita nak duduk di sana berapa hari? Kalau niat kita masa nak pergi ni kata nak duduk di Kuala Lumpur 4 hari. Dalam perjalanan nak pergi, kita boleh buat sembahyang jamaah dan qasar. Sampai aja di destinasi kita, rumah anak kita, di Taman Melawati ke, di mana ke, kita sampai aja terputus musafir kita. Sampai tu tak boleh buat dah. Kalau niat kita lebih daripada 3 hari. Tentu kena ingat. Sebab apa? Banyak orang salah faham. Dia tak ikut mazhab mana pun. Dia kira dia sampai di rumah anak dia di Kuala Lumpur, 3 hari hak pertama dia buat sembahyang jamaah qasar. Hari keempat baru dia buat sembahyang tamam. Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Perjalanan nak pergi boleh buat. Sampai aja di destinasi tak boleh lah. Kalau niat kita nak duduk lebih daripada 3 hari. Kalau niat kita nak duduk 3 hari, maka sepanjang 3 hari itu boleh buat jamaah dan qasar. Dia ada lagi masalah yang lebih complicated. Contoh, kita bawa contoh. Kita duduk Kepala Batai, kita nak pergi Kuala Lumpur. Tapi nak pergi Kuala Lumpur tu, nak singgah Parit Buntang, nak tidur di situ Ustaz, nak singgah di Taiping, nak tidur di situ Ustaz, nak singgah di Bukit Beruntung, nak tidur di situ Ustaz, barulah nak sampai di Kuala Lumpur. Perjalanan kita nak pergi tu. Kalau kita nak pergi tu, sama ada di Parit Buntang, atau di Taiping, atau Bukit Beruntung, apa semua, kita duduk tidak lebih daripada 3 hari di tiap-tiap satu tempat. Sepanjang masa tu, jamaah qasar. Tapi kalau kita bertolak daripada Kepala Batai, kita nak pergi Kuala Lumpur. Kita bertolak daripada Kepala Batai sampai di Parit Buntang, memang niat nak duduk Parit Buntang 4 hari. Apa jadi? Masa kita bertolak keluar tu tak boleh, sampai di Parit Buntang pun tak boleh. Musafir kita nak start daripada mana? Daripada Parit Buntang pula ke Kuala Lumpur. Baru kira. Dia tak kira daripada Kepala Batai. Pasal apa? Pasal tempat kita singgah tadi, niat nak duduk lebih daripada 3 hari. Ataupun contoh kedua, rumit sikit lagi. Kita Kepala Batai nak pergi Taiping. Boleh tak Kepala Batai Taiping? Boleh tak buat jamaah qasar? Boleh. Pasal lebih daripada 2 marhalah. Tapi kita nak singgah di Parit Buntang. Nak singgah di Parit Buntang, nak duduk 4 hari. Jadi daripada kita keluar ni pergi Parit Buntang, boleh tak jamaah qasar? Tak boleh. Pasal apa? Pasal musafir kita terputus di Parit Buntang. Saat lagi kita nak sambung pergi Taiping, nak kira daripada Kepala Batai Taiping ke? Daripada Parit Buntang Taiping? Daripada Parit Buntang Taiping. Jadi boleh tak buat jamaah qasar sepanjang perjalanan? Tak boleh. Pasal apa? Pasal tidak cukup 2 marhalah kedua-dua destinasi itu. Kita boleh faham tak? Demikian juga hal yang lebih rumit. Kalau sekiranya kita berubah niat, itu tajuk yang akan datang. Yang tu bagi malam ni semua, sehari keluar pakai kasut kawan bawa balik. Dia pening. Aku mula tadi faham lah, dia terang lebih lagi, jadi celaru dia dah. Celaru ni yang pakai kasut orang ni dia dah. Dia seorang silap kasut, habis 50 orang silap kasut. Kan? Jadi tekat tu dulu kita berhenti. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, tajuk jamaah qasar ni agak complicated, tapi dengar betul-betul, jangan bersembang, jangan terlena. Kalau bersembang, terlepas bah. Lepas tu cari tak jumpa. Ataupun terlena, sopa juga, terlepas bah, cari tak jumpa. Dia kena follow every word tu, dengar, faham kunci, dengar, faham kunci, insya-Allah. Mai soalan macam mana pun dia boleh jawab. Dia boleh jawab. Sebab benda ni bukan kita nak jawab ke orang. Habuan kita sendiri aja dulu. Habuan kita sendiri aja dulu supaya kita tak jadi celaru. Lepas tu insya-Allah dia akan masuk fit tatawwu' fi safar. Cerita dalam musafir, boleh tak boleh kita buat sembahyang sunat. Okey, dan dia akan mai hadis-hadis dia esok ni. Hadis-hadis cerita Nabi buat ke tak buat.
Nabi buat ke tak buat sembahyang sunat? Dan kalau sekiranya kata Nabi buat, sembahyang sunat apa yang Nabi tak miss sepanjang musafir Nabi itu? Dalam banyak-banyak sembahyang sunat tu, sembahyang sunat apa yang Nabi tak lepas? Dia akan main dalam hadis yang akan datang. So dia menunjukkan kepada kita sembahyang sunat tu bagus dibuat. Tapi dalam hak bagus tu ada yang sangat bagus. Sehinggakan Nabi dalam apa keadaan pun, Nabi tak tinggal sembahyang sunat itu. Apa sembahyang sunat tu? Dia akan main dalam hadis yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم.